Selamat petang dan selamat datang ke sesi Bual Bicara hari ini. Pada sesi kita kali ini, kita akan meneliti topik yang sangat penting iaitu bagaimana sistem pendidikan, persekolahan dan kepelbagaian bahasa yang berlainan boleh mempengaruhi pembentukan warga negara yang beridentikan satu negara. Topik ini menarik perhatian saya apabila saya membaca artikel tersebutnya. Artikel ini dikeluarkan oleh Astro Awani di laman sewangan iaitu astroawani.com. Mari kita mula dengan menyelami persoalan ini secara lebih mendalam. Sebelum kita mulakan bual bicara ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya juga rakan-rakan sekalian. Nama saya adalah Guha Priya, anak perempuan Indonesian. Nama saya Sotika Sri, anak perempuan Sisikenal. Nama saya Lisa Lini, anak perempuan Tanah Segera. Nama saya Arunisa, anak lelaki Ganesha. Sebagai permulaan, saya rasa penting untuk mengetahui bahawa sistem pendidikan dan persekolahan memainkan peranan penting dalam membentukkan identiti kebangsaan sesebuah negara. Namun, bagaimana perbezaan dalam sistem ini boleh memberi kesan yang besar terhadap perspektif dan sikap pelajar terhadap identiti kebangsaan. Sungguh benar, terdapat banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Contohnya, kurang integrasi dalam kurikulum pendidikan. Jika kurikulum pendidikan tidak dipromosikan, pemahaman yang menyeluruh tentang sejarah, budaya dan nilai-nilai yang berkaitan dengan identiti kebangsaan, maka pelajar mungkin tidak memahami atau menghargai aspek-aspek ini. Betul sekali. Tambahan pula, dengan kepelbagaian bahasa yang ada dalam masyarakat kita, terdapat cabaran tambahan dalam memperkukuhkan kesepaduan identiti kebangsaan. Bagaimana pelbagai bahasa digunakan dalam pendidikan dan persekolahan turut memainkan peranan dalam membentuk perspektif pelajar terhadap negara dan identiti kebangsaan. Pengasingan kumpulan-kumpulan sosial. Contohnya, sekolah atau institusi pendidikan yang terpisah berdasarkan etnik, agama atau latar belakang sosioekonomi boleh menyebabkan pelajar mengalami pengasingan daripada pelbagai kumpulan dan masyarakat, mengurangkan peluang untuk berinteraksi dan memahami satu sama lain. Selain itu, ketidakseimbangan dalam penggunaan bahasa akan berlaku jika terdapat dominasi satu bahasa atau kumpulan bahasa tertentu dalam sistem pendidikan dan persekolahan. Ia boleh mengabaikan atau menekankan kepelbagaian bahasa dalam masyarakat, menyebabkan perasaan ketidakpuasan dan ketidakadilan di kalangan kumpulan yang menggunakan bahasa yang kurang dominan. Kemudiannya, kurangan peluang pendidikan luar seperti peluang untuk pengalaman dan pembelajaran di luar bilik darjah seperti program pertukaran pelajar antarabangsa atau aktiviti komuniti yang merakami pelbagai kumpulan mungkin terhad yang dapat menghalang pelajar daripada mengembangkan pemahaman yang seimbang tentang kepelbagaian budaya dan identiti kebangsaan. Sekarang, mari kita lihat kesan-kesan yang timbul akibat perbezaan dalam sistem pendidikan, persekolahan dan kepelbagaian bahasa terhadap pembentukan warga negara yang beridentikan satu negara. Saya rasa salah satu kesan ialah ketidakserasian identiti. Secontohnya, pelajar mungkin mengalami kebimbangan atau ketidakpastian mengenai identiti kebangsaan mereka kerana terdedah kepada pendidikan dan persekolahan yang mempunyai fokus yang berbeza atau bahasa yang berbeza dalam persekitaran mereka. Betul sekali. Tambahan pula, ketegangan etnik dan kumpulan bolehlah kurangannya pemahaman atau penghormatan terhadap kepelbagaian budaya dan bahasa boleh menyebabkan ketegangan antara kumpulan etnik atau bahasa dalam masyarakat yang pada gilirannya boleh mengakibatkan konflik sosial. Selain itu, kurangnya keterbukaan dan pemahaman antara kumpulan boleh menyebabkan pelajar mungkin kurang berinteraksi dengan kumpulan lain dalam masyarakat kerana terasing dalam persekolahan atau pendidikan mereka, yang boleh mengurangkan keterbukaan dan pemahaman terhadap keperluan dan pengalaman kumpulan lain. Seterusnya, kelemahan hubungan sosial akan berlaku apabila pelajar tidak dilatih dalam kemahiran berkomunikasi antara budaya atau tidak terdedah kepada pelbagaian budaya dan bahasa. Mereka mungkin menghadapi kesukaran dan membina hubungan sosial yang positif dan dengan individu dari latar belakang yang berbeza. Sekarang,
Mari kita fokus kepada langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi cabaran yang telah diperbincangkan sebelum ini. Saya fikir satu langkah mengatasi yang sangat penting adalah reformasi kurikulum pendidikan. Dengan cara merangkumi elemen-elemen yang merangsang pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai kebangsaan, sejarah dan juga kepelbagaian budaya dalam kurikulum pendidikan. Ini termaksud memasukkan mata pelajaran tentang kewarganegaraan, sejarah negara dan multiculturalisme. Saya setuju dengan pandangan tersebut. Seterusnya, membangunkan program-program yang menggalakkan interaksi dan kerjasama antara pelbagai kumpulan etnik, agama dan budaya dalam persekolahan seperti aktiviti kokurikulum, program pertukaran pelajar dan projek kolaboratif. Sungguh benar, langkah mengatasi seperti memberikan latihan dan pendidikan kepada guru dan pendidik mengenai kepelbagaian budaya, isu-isu multikulturalisme dan strategi pengajaran yang inklusif untuk membantu mereka mengendalikan pelbagai keperluan dan latar belakang pelajar. Tambahan pula, promosi bahasa kebangsaan dengan memastikan bahasa kebangsaan diutamakan dalam pendidikan dan persekolahan sambil memberikan sokongan kepada pelajar yang memerlukan bantuan dalam mempelajari bahasa tersebut. Secara kesimpulannya, untuk mengatasi cabaran sistem pendidikan persekolahan dan kepelbagaian bahasa yang berlainan dalam pembentukan warga negara yang beridentikan satu negara, langkah-langkah yang disebutkan perlulah dicapai oleh masyarakat dengan mengambilkan pendekatan holistik ini. Diharapkan masyarakat dapat membentuk identiti kebangsaan yang kuat dan bersatu yang menjadi asas bagi keharmonian dan kemajuan negara. Pada pendapat saya, penting untuk mengambil pendekatan yang holistik dan inklusif dalam mengatasi cabaran sistem pendidikan, persekolahan dan kepelbagaian bahasa dalam membentuk warga negara yang bersatu. Ini melibatkan kerjasama antara pelbagai pihak termasuk kerajaan, pendidik, masyarakat sivil dan individu-individu dalam masyarakat untuk memastikan semula pelajar mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti tinggi dan merangkumi nilai-nilai kebangsaan serta kepelbagaian budaya. Melalui pendekatan ini, kita dapat membina masyarakat yang menghargai perbezaan tetapi pada masa yang sama bersatu dalam identiti kebangsaan yang kuat dan saling menghormati. Pengajaran yang sesuai dengan isu-isu pembentukan identiti warga negara yang bersama-sama dalam konteks perbezaan dalam sistem pendidikan, persekolahan dan bahasa boleh dilakukan melalui pelbagai strategi. Ini termasuk pengajaran sejarah bersama yang inklusif, penggunaan bahan multibudaya, perbincangan dan debate untuk mempertimbangkan pelbagai perspektif, projek kolaboratif yang membina kemahiran kerjasama lintas budaya serta penggunaan teknologi untuk memudahkan pembelajaran yang multibahasa dan multibudaya. Selain itu, simulasi dasar polisi, lawatan lapangan dan penilaian berasaskan projek juga boleh menjadi strategi yang berkesan dalam membantu pelajar memahami kompleksiti isu-isu tersebut. Dengan melaksanakan strategi-strategi ini, guru dapat membantu pelajar mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang identiti kebangsaan dan multiculturalism. Terima kasih semua bagi pandangan yang telah diberi. Dengan ini, kita berakhirlah bual bicara kita pada hari ini. Harap berjumpa pada masa yang lain. Terima kasih. Terima Terima kasih.